Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Aidil Zikri bin Hisham, bernombor metrik KLD 2006020001 dan rakan saya Muhammad Taufik bin Khalid, KLD 2006020008 akan berkongsi sedikit tentang tajuk yang diberikan kepada kami untuk tugasan ini yang bernama Al-Qadiyah. Baik, sebelum kita pergi lebih lanjut tentang Al-Qadiyah ini, mari kita kenali apakah Al-Qadiyah. Qadiyah ini menurut Kamus Al-Munawir bererti mengadili atau menghukumi di antara dua perkara. Manakala dalam ilmu mantik ini, qadiyah ni membawa erti jumlah mufidah dalam ilmu nahu, iaitu apabila sejumlah rangkaian kata-kata dia bergabung jadi satu, maka dia membentuk kata-kata yang tersusun lah, kan, di mana dia akan mengandungi makna yang tersendiri dan mudah untuk difahami lah. Baik, manakala al-qadiyah ini dalam bahasa Arabnya pengertiannya adalah qaulun mufidun yahtamilu sidqu wal kidbu lidatihi, yang bermaksud pernyataan yang sempurna yang isinya mengandungi kemungkinan benar atau salah, di mana dalam suatu perkara atau kejadian itu terdapat dua kemungkinan, iaitu benar atau salah, kan. Contoh, tahun depan saya akan kahwin, kan, tahun depan saya akan menjadi graduan, kan. Keduanya ayat yang sempurna, tetapi terdapat maksud sama ada benar atau salah. Dan bagaimana qadiyah ini mempunyai dua kemungkinan adalah kerana jika salah satu daripada perkara tersebut memang terjadi, maka dia bukanlah disebabkan oleh qadiyah, tetapi disebabkan oleh orang yang mengatakannya, kerana kata-kata itu takkan terjadilah dengan sendiri, melainkan ada yang melaksanakannya. Begitu juga sebalik dia, kalau salah satu daripada perkara tersebut tak berlaku, maka dia bukanlah salah qadiyah tersebut, melainkan orang yang kata tu dia tak buat benda tu ataupun dia bohong tentang perkara tersebut. Maka itulah sebabnya qadiyah itu mempunyai dua kemungkinan. Baik, seterusnya adalah nama-nama al-qadiyah. Al-qadiyah ini juga dikenali sebagai da'wah, matlub, muqaddimah dan natijah. Dan al-qadiyah ini juga terbahagi kepada dua, iaitu al-qadiyah hamliyah dan juga al-qadiyah asy-syartiyah. Baiklah, hari ini akan saya terangkan tentang tajuk qadiyah hamliyah. Yang pertama ialah ta'rif qadiyah hamliyah, iaitu hiyallati yakunu tarfaha mufradan, iaitu apa-apa ayat yang mempunyai dua taraf yang berupa mufrad. Contoh dia ialah Muhammad alim, iaitu Muhammad orang yang berilmu, iaitu Muhammad itu mufrad, alim juga mufrad. Dan seterusnya ialah tarfan al-qadiyah hamliyah, iaitu tarafnya terbahagi kepada dua, iaitu maudhu' dan mahmul. Iaitu kalau dalam bahasa Melayu dia seperti subjek, maudhu' itu subjek, mahmul ialah predikat. Dan seterusnya ialah idah, iaitu penjelasan. Itu lafaz Muhammad, iaitu lafaz mufrad, iaitu dikenali sebagai taraf awal dan dinamakan maudhu'. Dan iaitu yang kedua lafaz alim, yang merupakan mufrad juga dan merupakan taraf sani, iaitu taraf kedua dan dinamakan mahmul. Yang seterusnya ialah ajza' qadiyah hamliyah, iaitu bahagian qadiyah hamliyah. Bahagian yang pertama ialah maudhu', iaitu yang dikenali sebagai mahkum alaih. Yang kedua ialah rabitah, iaitu dikenali sebagai nisbah dan dia terbahagi kepada dua, iaitu zamaniyah dan ghairu zamaniyah. Dan yang ketiga pula ialah mahmul, iaitu dikenali sebagai mahkum bihi. Seterusnya ialah penerangan tentang ajza' tadi. Yang pertama ialah taraf awal, iaitu
Maudhu' huwa mahkum bihi, iaitu maudhu' ni dikenali sebagai mahkum alaihi, yang tartibihi taqdim wa indhikran akhiran. Kadang dia berada pada permulaan ayat dan kadang dia berada pada akhir ayat. Dan untuk yang kita belajar selalunya dia akan berada di hadapan ayat. Contohnya ialah Zaid qa'im. Zaid itu dikenali sebagai maudhu' ataupun mahkum alaih. Dan qa'im tu pula ialah mahmul. Maudhu' ni qad yakunu mubtada' au fa'ilan au naib fa'il, iaitu dia boleh menjadi mubtada' atau fa'il ataupun naib fa'il. Yang kedua pula ialah rabitah, yang mana rabitah ni dikenali sebagai nisbah dan waqi'ah bainal maudhu' wal mahmul au ma yatawassat bainahuma, iaitu maudhu' ni dia menjadi perantaraan ataupun dia berada di tengah antara maudhu' dan mahmul. Dan ar-rabitah qad takunu zamaniyah wa qad takunu ghairu zamaniyah, iaitu ar-rabitah ni kadang-kadang dia zamaniyah dan kadang-kadang dia ghairu zamaniyah. Dan antara contoh untuk zamaniyah ialah Zaid kana qa'im, dan untuk ghairu zamaniyah Zaid huwa qa'im. Iaitu perbezaan dia antara, kalau ghairu zamaniyah dia ghaib, kalau untuk zamaniyah untuk yang mutakallim lah, kalau kita belajar nahwu saraf. Dan yang ketiga ialah saraf sani, iaitu mahmul huwa mahkum bihi, tartibihi ta'khir wa in dhikral awalan, yang mana kedudukannya kadang berada pada akhir ayat dan kadang berada pada awal ayat. Dan selalunya kita belajar mahmul ni dia akan berada pada akhir ayat sajalah. Dan mahmul ni selalunya dia khabar ataupun fi'il. Dan contohnya ialah Zaid qa'im, sama seperti taraf awal tadi, kita pakai contoh yang sama, iaitu Zaid itu ialah maudhu' dan qa'im tu merupakan mahmul. Dan seterusnya ialah aqsam qadiyah hamliyah, iaitu bahagian qadiyah hamliyah. Bahagian yang pertama ialah kulliyah, iaitu yang ta'rifnya in kana mawdu'iyya kulliyan wa musawwiran bisuri kulli, iaitu yang mana maudhu'nya merupakan ataupun adanya surkulli pada ayatnya. Jadi kita terus tengok pada contohnya, iaitu kullu insan ay haiwan, iaitu setiap insan itu ialah haiwan. Iaitu sur dia ialah kulli. Dan yang kedua ialah juz'iyah, in kana mawdu'iyya kulliyan wa musawwiran bisuri juz'i, yang mana maudhu'nya merupakan mempunyai sur juz'i. Apa itu sur juz'i? Kita lihat pada contohnya, mithla ba'dul insan haiwan, ba'dul haiwan insan, itu sebahagian daripada haiwan itu adalah insan. Yang mana sur juz'i itu ialah ba'du. Juz'i ni maksudnya sebahagian, dan ba'du juga merupakan sebahagian. Okey, seterusnya ialah syakhsiyah. In kana mawdu'iyya syakhsiyan wa muayyinan, iaitu maudhu'nya itu individu ataupun sudah dikhususkan ataupun sudah ditentukan. Baik, tengok contoh, iaitu Zaid qa'im, iaitu kita dah tentukan nama dia, kita dah khususkan, iaitu Zaid. Zaid lah ialah syakhsiyah ni, individu tersebut. Dan yang terakhir ialah muhmalah, in kana mawdu'iyya kulliyan wa ghairu musawwiran bi ayyi suri kulli au juz'i, yang mana maudhu'nya tiada kena dengan sur, iaitu tiada sur kulli, tiada sur juz'i ataupun syakhsiyah, tak ada tiga-tiga tu. Contohnya ialah insan haiwan, kita tak ada cakap semua, kita tak ada cakap sebahagian, dan kita tak ada khususkan kepada apa-apa. Baik, seterusnya kita akan pergi kepada qadiyah syarutiyah. Qadiyah syarutiyah ini bermaksud dua ayat daripada qadiyah hamliyah, itu dihubungkan dengan suatu perkataan yang berbentuk syarat, seperti jika, kalau, bagaimanapun, dan banyak lagi lah. Ada syarat, maka akan terhasil qadiyah syarutiyah. Ataupun dengan lebih mudah untuk kita fahami adalah dua qadiyah yang dimasukkan dalam dia ada syarat.
adat syarat itu itulah kalau bagaimanapun dan sebagainya tu. Dan apabila dimasukkan adat syarat dalam kedua-dua ayat ini, maka dia akan menjadi satu qadiyah yang baru, iaitu qadiyah syarutiyah. Dan qadiyah syarutiyah ini juga tergantung satu hukum yang tidak lengkap itu kepada hukum yang lain. Dan juga qadiyah syarutiyah ini juga suatu pernyataan yang mengikat suatu hukum dengan sesuatu syarat ataupun ikatan lah. Kan sebagai contoh, sekiranya matahari terbit, siang akan wujud. Maka oleh itu kalau matahari itu dia tak terbit, maka siang takkan wujud. Maksudnya ada keterikatan antara dua qadiyah, dua pernyataan tersebutlah, matahari terbit dan juga siang yang wujud. Baik, di dalam perkataan dihubungkan itu terdapat dua maksud ataupun dua pembahagian dalam segi hubungannya, iaitu at-tasahhub dan al-inad, di mana at-tasahhub ini merupakan satu pembahagian dalam qadiyah syarutiyah yang dalam bahasa Arabnya dipanggil qadiyah syarutiyah muttasilah, dan al-inad itu juga merupakan pembahagian yang kedua dalam qadiyah syarutiyah yang diberi nama qadiyah syarutiyah munfasilah. Baik, selanjutnya kita akan pergi lebih lanjut tentang apakah qadiyah syarutiyah muttasilah. Qadiyah syarutiyah muttasilah ini merupakan suatu qadiyah yang ada hubung kait dua rukunnya, sama ada hubungan itu secara melazimi atau tidak, bahkan hubungan tersebut secara kebetulan. Baik, qadiyah syarutiyah muttasilah ini juga bermaksud suatu qadiyah yang dihukumkan kebenaran dia tu berdasarkan kepada kebenaran suatu qadiyah yang lain. Ketika membuat isbat ayat itu menetapkan lah. Dan antara lain juga dia bermaksud tak benar ataupun salah suatu al-qadiyah itu berdasarkan salahnya satu qadiyah yang satu lagi. Buat contoh, sekiranya matahari terbenam, maka malam pun menjelang, kan? Maka dapat kita ketahui bahawa kalau malam tu menjelang, maka benarlah disebabkan oleh matahari yang terbenam. Baik, dalam qadiyah syarutiyah muttasilah ini juga terdapat dua pembahagian terhadapnya, iaitu berbentuk luzumiyah ataupun melazimi. Ini tidak dapat dipisahkan hubungannya itu. Yang kedua pula adalah ittifaqiyah, iaitu secara kebetulan lah. Baik, bagi syarutiyah muttasilah luzumiyah ini, ianya merupakan kenyataan yang dihukumkan kebenarannya dengan berdasarkan kepada kenyataan lain dan ada hubungan yang melazimi, iaitu hubungan antara muqaddam dan tali itu dalam ayat tersebut secara berbentuk melazimi ataupun secara lazimnya. Sebagai contoh, in kana syamsu tali'atan kana an-naharu mawjudan. Maksud sekiranya matahari itu terbit, maka siang pun akan menjelang. Kan muqaddam dan tali ini, iaitu sekiranya matahari terbit itu merupakan muqaddam dan siang pun akan menjelang, iaitu akan menjadi tali, kan? Muqaddam dan tali itu hubungannya secara melazimi ataupun lazim, perkara itu berlaku. Dan jika matahari terbit, lazimnya sianglah akan menjelang, kan? Dan kedua-dua qadiyah itu ataupun pernyataan itu diikat dengan satu adat syarat lah, iaitu sekiranya, kan, dalam inilah, maka dia menjadi secara langsung qadiyah syartiyah luzumiyah, kan? Manakala kalau muttasilah ittifaqiyah ini merupakan kenyataan yang dihukumkan kebenaran dia dengan berdasarkan kepada kenyataan yang lain, bukan kerana ada hubungan secara melazimi, bahkan secara kebetulan, kan? Berbeza pula dengan ittifaqiyah ni pula adalah kerana muqaddam dan tali itu hubungannya itu berbentuk kebetulan. Sebagai contoh, sekiranya manusia boleh bercakap, maka keledai juga boleh bersuara, kan? Kebetulan manusia boleh bercakap, maka keledai juga boleh bersuara, macam tu. Baik, seterusnya kita pergi pada juz'u syarutiyah muttasilah, di mana juzuk qadiyah syarutiyah muttasilah ini mempunyai 3 unsur, iaitu yang mesti ada dalam kalimah tersebut, iaitu muqaddam, tali dan adat syarat. Pada muqaddam ini lebih dikali sebagai jumlah syarat, tali pula adalah jumlah jawab syarat, dan yang ketiga adalah adat syarat, kan? Di mana muqaddam ini merupakan rukun yang pertama dalam ayat itu, walaupun ianya disebut di akhir ayat. Dan kalau tali, ianya merupakan rukun yang terakhir dalam susunan ayat,
walaupun ianya disebut di awal ayat, dan kedua-dua muqaddam dan tali ini diikat dengan satu adat syarat. Baik, selanjutnya kita akan pergi kepada qadiyah syartiyah munfasilah, iaitu di mana qadiyah syartiyah munfasilah ini berbeza dengan qadiyah syartiyah muttasilah, iaitu mana qadiyah ini menetapkan adanya perlawanan antara dua juzuknya, iaitu muqaddam dan tali. Dan seperti bagi contoh, Laila ada kalanya berjalan, ada kalanya berlari, kan. Perkataan berjalan dan berlari itu jelas berlawan, kan, ataupun berlainan lah, kan. Tetapi kedua-dua kata ini diikat oleh kata ada kalanya, iaitu dapat diketahui apa ada kalanya itu adalah merupakan adat syarat lah, kan, dalam bahasa Arab. Dan maka disebabkan yang diikat itu berlawan, maka dia akan diberi nama qadiyah syartiyah munfasilah, kan. Maksudnya berpisah. Dan qadiyah syartiyah munfasilah ini terbagi kepada 3, iaitu mani'atul jam', mani'atul khulu' dan mani'atul jam'i wal khulu'. Baik, mari kita pergi lebih lanjut terhadap pembahagian dalam qadiyah syartiyah munfasilah ini. Di mana yang pertama adalah mani'atul jam'i, iaitu kenyataan yang dihukumkan adanya pertentangan di antara muqaddam dan tali dari segi benar, dengan maksud kedua-duanya tidak berhimpun pada sesuatu perkara, dan kadang-kadang kedua-duanya tidak ada langsung. La yajtami'an wa qad yartafi'an. Maksudnya adalah ditolak perkumpulannya, maknanya dia tidak boleh berkumpul antara muqaddam dan tali itu. Dia tak dapat ada ataupun tak dapat wujud sekaligus. Tetapi boleh kalau kedua-duanya itu, iaitu muqaddam tadi itu, dipisahkan sekaligus. Sebagai contoh, Ali kadang-kadang ada kalanya duduk, ada kalanya berdiri, kan. Perbuatan duduk dan berdiri itu tidak dapat dilakukan sekaligus, kan. Tapi dua-duanya itu boleh untuk tidak dilakukanlah. Sebagai contoh, mungkin Ali tu mungkin tengah tidur ataupun buat benda lain lah, kan, dan sebagainya. Maknanya muqaddam dan tali itu, duduk dan diri itu tidak dapat dikumpul ataupun berada dalam satu masa yang sama. Manakala mani'atil khulu' ni pula, kenyataannya dihukumkan ada pertentangan di antara muqaddam dan tali dari segi bohong dengan maksud kedua-duanya tidak hilang atau lenyap, dan kadang-kadang kedua-duanya itu berhimpun, kan. La yartafi'an wa qad yajtami'an, kan, di mana muqaddam dan tali ini tidak dapat berada dalam satu kedua-duanya itu, di mana kedua-duanya itu tidak boleh tidak ada, tetapi ada kalanya kedua-duanya itu akan berhimpun ataupun berkumpul dalam satu masa yang sama. Sebagai contoh, imma an yakuna hadha syai' ghairu inab atau ghairu butaqal, kan. Maknanya dalam satu perkara itu, sebagai contoh, hadha syai' itu kita katakan sebuah apple, kan, sebiji apple, kan. Sebiji apple itu semestinya ghairu inab dan juga ghairu butaqal, kan. Nampak tak muqaddam tadi itu ghairu inab dan ghairu butaqal itu berkumpul, kan. Maknanya dia mesti ada untuk menyatakan bahawa mesti ada dalam terhadap suatu perkara, iaitu perkara tadi sebiji apple. Manakala mani'atul jam'i wal khulu' ni pula merupakan pembahagian yang terakhir dalam qadiyah syartiyah munfasilah, di mana ianya merupakan kenyataan yang dihukum adanya pertentangan di antara muqaddam dan tali dari segi benar dan bohong, dengan maksud kedua-duanya tidak berhimpun dan tidak hilang. Kadang-kadangnya sebagai contoh, maksudnya yang tidak dapat dikumpulkan dan tidak dapat dipisahkan lah. Muqaddam dan tali itu dia tak dapat kumpul sekaligus, dan juga dia tak dapat dipisahkan daripada suatu perkara sekaligus. Sebagai contoh, imma an yakunal jismu sakinan aw ghairu sakinan. Maksudnya ada kalanya suatu jisim itu dia pegun ataupun tidak pegun. Maksudnya jisim tu, ataupun kita ambil konteks badan tu sendiri, dia bergerak dan tidak bergerak pada satu masa yang sama, kan. Maksudnya tak boleh, kan. Muqaddam tadi tak boleh berkumpul, iaitu bergerak dan tidak bergerak itu berkumpul dalam satu masa yang sama. Maksudnya dan juga kedua-dua muqaddam tadi itu ataupun aktiviti itu, pegun dan tidak pegun itu tidak ada dalam satu perkara yang sama, iaitu ataupun dalam konteks badan ni, maknanya bergerak dan tidak bergerak itu dia tak terjadi pun dekat badan tu,
Maknanya mustahil untuk berlaku kan. So mesti salah satu daripada aktiviti itu mestilah berlaku terhadap badan tu sendiri kan. Kalau itu untuk contoh badan lah kan, yang pegun ataupun tidak pegun kan. Kali di bawah ni kan nak bagi terlihat bahawa pembahagian secara visual lah terhadap pembahagian qadiyah syaratan munfasilah. Itu yang pertama, mani'atul jam'i, ianya tidak dapat berkumpul atau berhimpun dalam satu masa yang sama. Manakala mani'atul khulu' ni pula dianya boleh berkumpul dalam satu masa yang sama, tetapi kedua-duanya tidak boleh tidak ada dalam satu masa yang sama. Maka yang terakhir mani'atul jam'i wal khulu', sebagai contoh al-maut dan hayy, iaitu mati dan hidup kan. Kedua-duanya tak boleh ada dalam satu perkara yang sama. Maknanya tak boleh berlaku dalam satu perkara yang sama, dan kedua-duanya tak boleh tak ada dalam satu perkara satu masa yang sama lah. Mustahil kan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.